Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama saya Cikgu Azman dari SK Tok Kepak. Pada hari ini kita akan belajar tentang sains tahun 6, teknologi pengawitan makanan. Baik, tajuk pada pembelajaran kita hari ini iaitu pengawitan makanan. Standard kandungan yang kita akan pelajari ialah 8.2 pengawitan makanan. Standard pembelajaran 8.2.1 memerihalkan tujuan pengawitan makanan dan 8.2.2 menghubungkan kaedah pengawitan makanan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Murid-murid adalah diharapkan pada akhir pembelajaran ini kamu dapat pertama menyatakan maksud dan tujuan pengawitan makanan dan menyenaraikan 11 kaedah pengawitan makanan. Baiklah murid-murid, sila buka buku teks sains tahun 6, muka surat 131. Baik, cuba kamu lihat dalam gambar yang dinyatakan dalam buku teks kamu, iaitu Alia menerima bungkusan yang dihantar oleh neneknya. Baik, kita baca sama-sama murid-murid. Terima kasih Encik. Banyaknya jeruk ikan yang nenek kirimkan. Tidak mengapa, makanan ini dapat bertahan lama. Pandainya nenek mengawet ikan ini. Baik, di sini tercetus ataupun murid-murid mesti tertanya-tanya, mengapa ikan tu tahan lebih lama? Baik, ya betul. Semua jawapan yang kamu berikan tu. Baik, hari ini cikgu akan memperkenalkan tentang maksud pengawitan makanan. Pengawitan makanan adalah satu proses melambatkan makanan daripada menjadi cepat rosak. Selalu kita biasa, kita letak makanan 2-3 hari kat atas meja, tiba-tiba kamu lihat makanan tu dah rosak dan tidak dapat dimakan lagi. Baik, yang kedua, tujuan pengawitan makanan. Makanan yang diawet untuk menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Baik, kita lihat rajah ni. Pengawitan makanan, bagaimana proses ni berlaku? Baik, kita lihat kerosakan makanan ni disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma ni adalah penyebab utama kerosakan makanan kita. Baik, kamu lihat di sebelah tu, makanan yang telah rosak. Baik, cikgu ada satu akronim untuk memudahkan murid-murid semua mengingati bagaimana faktor pertumbuhan mikroorganisma yang boleh menyebabkan makanan kita rosak. Baik, murid-murid tentu minat dengan sukan. Baik, cikgu ciptalah sukan ni supaya senang kita nak ingat faktor pertumbuhan mikroorganisma. Baik, yang pertama S, iaitu suhu. Baik, mikroorganisma mati pada suhu yang tinggi, iaitu melebihi 65 darjah Celsius dan tidak aktif di dalam peti sejuk. Mikroorganisma ni aktif pada cuaca panas dan lembap. Yang kedua, U. Apa dia U tu? U tu ialah udara. Mikroorganisma ni memerlukan udara untuk bernafas, kerana mikroorganisma ni merupakan benda hidup ataupun hidupan. Baik, K. Keasidan. Mikroorganisma tidak dapat hidup pada keadaan terlalu masam, asid. Contoh macam apa? Seperti mempelam, cuka. Baik,
Baik, seterusnya A, air. Mikroorganisma memerlukan air ataupun kelembapan untuk bertumbuh. Baik, dan yang terakhir N, iaitu nutrien, di mana mikroorganisma memerlukan nutrien untuk hidup. Tidak terlalu manis dan tidak terlalu masam ataupun masin. Baik, murid-murid tahukah bagaimanakah kita dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma? Baik, bagus. Kerana mencuba jawapan bagaimana kita dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Dan apakah kaedah pengawitan makanan? Sebenarnya kita hari-hari menggunakan kaedah pengawitan secara sedar ataupun tidak sedar. Baik, sekarang kita akan masuk tentang kaedah pengawitan makanan. Baik, yang pertama, pendidihan. Baik, kalau kamu tengok gambar tu, ada api, ada periuk. Yang tu kita nak melakukan proses pendidihan, di mana makanan dimasak dan dididihkan pada suhu yang tinggi. Apa dia kebaikannya? Suhu yang tinggi ini dapat membunuh mikroorganisma. Siapa boleh bagi contoh proses pendidihan? Benda ni selalunya kita buat hari-hari, tetapi kita tak mengetahui bahawa ianya ialah satu proses pengawitan makanan. Baik, bagus. Okey, contoh dengan contoh tu. Baik, yang kedua, proses penjerukan. Yang ini saya rasa semua murid-murid suka makan jeruk. Baik, sebenarnya penjerukan juga adalah satu proses pengawitan makanan, di mana dengan merendam makanan di dalam cuka, larutan gula atau garam yang pekat. Contoh buah-buahan. Okey, siapa boleh bagi contoh buah-buahan yang kita buat jeruk selalu? Ya, buah mangga. Mangga banyak. Dan juga sayuran. Baik, kebaikan penjerukan ni, keasidan dan kepekatan yang tinggi tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Seterusnya, pembungkusan vakum ataupun vacuum. Baik, di mana dalam kaedah pengawitan makanan ini, semua udara daripada bekas atau pembungkus dikeluarkan daripada makanan tersebut. Bila ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisma tidak dapat bertumbuh. Baik, kamu biasa kan beli sosis, ikan, keropok, lekor. Baik, seterusnya pengeringan. Baik, pengeringan ni merupakan salah satu kaedah yang banyak kita gunakan, di mana makanan dikeringkan dengan bantuan haba untuk menyingkirkan kandungan air di dalam makanan. Contoh di sini, cikgu bagi contoh cili, cili kering. Okey, buah, ikan. Kalau kamu di kampung, yang selalu tangkap ikan tu, kalau ikan tak habis, kamu boleh menggunakan kaedah pengeringan. Kebaikan kaedah ini di mana mikroorganisma tidak dapat hidup akibat ketiadaan air. Baik, pendinginan. Bila pendinginan ni semua murid mesti terbayang aircon lah. Baik, tetapi sebenarnya pendinginan ni kita letak makanan kita di dalam peti sejuk. Baik, di mana makanan disimpan di tempat dingin pada suhu sekitar 4 darjah Celsius. Baik, contoh makanan seperti sayur-sayuran, buah. Baik, di mana bila suhu yang rendah, pertumbuhan mikroorganisma menjadi perlahan kerana suhu rendah ataupun merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Baik, seterusnya penyejuk bekuan.
di mana makanan kita disejukkan secara perlahan pada takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Baik, siapa boleh bagi contoh? Ya, betul. Contoh makanan mentah seperti ayam, ikan dan sebagainya. Selalunya kalau di rumah kamu pun mak kamu akan meletakkan benda-benda bahan mentah ni di tempat beku. Kenapa? Supaya suhu di bawah takat beku menghentikan proses pertumbuhan mikroorganisma. Baik, seterusnya pemasinan. Bila dengar pemasinan, kita tentu terbayang pada bulan puasa. Selalu kita makan telur masin. Baik, kaedah ini menggunakan kuantiti garam yang banyak bagi menyingkirkan kelembapan dalam makanan. Contoh, telur masin, ikan masin. Murid-murid biasa makan tak? Ya, bagus. Kita dapat merasa telur tu tahan lebih lama kerana adanya kaedah pemasinan. Seterusnya, kaedah pengetinan dan pembotolan, di mana makanan dimasak untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian makanan tersebut akan disejukkan dan dimasukkan ke dalam tin atau bekas kedap udara. Baik, contoh kamu tengok sos makanan dalam tin. Baik, kebaikan dia, suhu yang tinggi dan ketiadaan udara menyebabkan mikroorganisma akan mati. Bermakna makanan tu akan tahan lebih lama. Pelilinan. Baik, di mana dalam proses pelilinan ni makanan kita akan disaluti lapisan di permukaan makanan tu dengan menyalut lilin cair untuk menghalang udara dan air menembusi permukaan makanan. Baik, murid-murid biasa tak makan buah apple? Ya, buah apple tu pun melalui proses pelilinan. Kamu tengok gambar tu. Baik, sebelum dan selepas. Selepas tu kamu nampak buah apple tu lebih licin dan berkilat. Yang ni telah melalui proses pelilinan, di mana dengan ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma dan dapat mengekalkan kesegaran makanan. Kita tahu buah-buahan seperti apple, limau kebanyakan datang dari luar negara. Sebab itulah proses pelilinan ini sangat penting untuk memastikan kesegaran makanan tersebut. Penyalaian. Baik, penyalaian pula iaitu satu kaedah di mana mengeringkan makanan dengan asap untuk tempoh yang lama. Ketiadaan air menyebabkan perkembangan mikroorganisma akan terbantut. Di mana asap tu akan menyebabkan makanan tersebut akan menjadi kering. Seterusnya, pempasturan. Murid-murid biasa tak minum susu? Bagus. Susu sangat penting untuk memulihkan tubuh badan kita menjadi sihat. Tetapi tahukah apakah kaedah yang membolehkan susu tahan lebih lama? Baik, pempasturan ni di mana proses pemakanan makanan pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit dan seterusnya pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat dan diikuti dengan pendinginan segera. Bermakna makanan tu dipanaskan pada suhu yang tinggi, kemudian diikuti dengan proses penyejukan atau pendinginan dengan segera. Pada suhu yang tinggi menyebabkan mikroorganisma
akan mati. Baik, saya harap kamu semua faham apa yang telah cikgu ajarkan tadi. Baik, sekarang kita lihat kepada latihan pengukuhan. Baik, senaraikan 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Baik, siapa cuba nak jawab? Ya, betul. Baik, kita lihat satu persatu. Baik, suhu udara, air, keasidan dan nutrien. Ingat lagi tak? Di awal tadi cikgu dah cipta satu akronim, iaitu SUKAN, supaya kamu dapat mengingat 5 faktor pertumbuhan mikroorganisma. Bagus. Cikgu tengok kamu dah faham dan dapat menyatakan faktor pertumbuhan mikroorganisma dengan baik. Baik, seterusnya kita lihat latihan 2. Baik, nyatakan kaedah pengawitan bagi setiap makanan di bawah. Baik, cikgu tunjuk satu contoh, iaitu ikan. Baik, kalau ikan kita boleh menggunakan kaedah pengeringan ataupun penyejukbekuan. Bermakna setiap makanan boleh juga lebih daripada satu kaedah pengawitan makanan. Yang selebihnya cikgu nak kamu berbincang di dalam kumpulan nanti dan bentangkan bersama guru kamu. Baik, sebagai rumusannya, tujuan pengawitan makanan ini adalah untuk menghalang atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kamu lihat di sini terdapat 11 kaedah pengawitan makanan, iaitu pengeringan, pendidihan, pendinginan, penyejukbekuan, pembungkusan vakum, pengetinan, pembotolan, pempasturan, penjerukan, pemasinan, penyalaian dan pelilinan. Baik, makanan boleh diawet dengan menggunakan lebih daripada satu kaedah pengawitan dan menggabungkan lebih daripada satu kaedah. Macam tadilah yang cikgu tunjuk contoh tu, ikan. Sama ada kita buat ikan kering boleh, kita buat penyejukbekuan boleh. Baik, saya harap kamu semua dapatlah serba sedikit pengajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih.